iaitu perkauman. Kaum ialah sekelompok manusia berdasarkan kualiti fizikal atau sosial yang umumnya dilihat berbeza oleh masyarakat. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis kaum, terutamanya kaum Melayu, Cina dan India yang berada di Malaysia sehingga kini. Apa itu isu perkauman? Isu perkauman merupakan isu hangat yang boleh menggugat perpaduan dan kesepakatan antara kaum di negara kita. Sejak dahulu lagi, terdapat pelbagai isu yang memecah belahkan perkauman. Sesetengah kaum dipandang rendah oleh kaum lain. Perkara ini mengakibatkan masyarakat di Malaysia memandang hal ini sebagai hal remeh-temeh. Sehingga kini masih terdapat segelintir rakyat Malaysia yang tidak mengetahui kelebihan hidup bersatu dengan kaum yang lain. Aisyah, Lily dan Priya merupakan pelajar berlainan bangsa yang bersekolah di Malaysia. Mereka dihantar untuk belajar di sekolah rendah yang berbeza. Aisyah dihantar ke sekolah rendah kebangsaan, Priya pula dihantar ke sekolah rendah Tamil, manakala Lily pula dihantar ke sekolah rendah Cina. Mereka hanya terdedah dengan persekitaran yang diduduki oleh kaum mereka. Selepas mereka tamat pengajian di sekolah rendah, mereka melanjutkan pengajian ke sekolah menengah. Kali ini, mereka bersekolah di tempat yang sama, iaitu sekolah menengah kebangsaan yang mempunyai pelajar yang berbilang kaum. Aisyah seperti sudah biasa dengan persekitaran di sekolah seperti itu. Walau bagaimanapun, Priya dan Lily mendapati diri mereka sukar untuk bergaul dengan yang lain kerana bahasa dan cara pergaulan yang berbeza. Pada suatu pagi di dalam kelas, Aisyah cuba untuk berkenalan dengan rakan sekelasnya. Aisyah memerhati gelagat rakan sekelasnya, lalu dia terlihat seorang pelajar India yang sedang membaca buku seorang diri. Aisyah merasa dirinya patut menegur pelajar tersebut. Lalu, Aisyah menegur pelajar India tersebut dan memperkenalkan diri. Priya turut sama berkenalan dengan Aisyah. Aisyah dan Priya menjadi semakin rapat. Pada suatu hari, Aisyah dan Priya berbual di perpustakaan dan melihat seorang pelajar Cina mengangkat buku yang banyak. Mereka pun datang membantu dan saling berkenalan. Pelajar tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Lily. Dia turut berterima kasih kerana mereka datang untuk membantunya. Mereka menjadi teman karib dalam masa yang singkat. Pada suatu hari yang indah, Aisyah, Priya dan Lily berkumpul seperti biasa untuk rehat bersama. Mereka masing-masing mengeluarkan bekal yang mereka bawa dari rumah dan berkongsi di antara satu sama lain. Lily membawa bekalan yang dibuat oleh ibunya, iaitu dumpling, di mana inti dumpling itu ialah daging dan sayur-sayuran yang berkualiti. Priya dengan gembiranya mengambil bekalan Lily dan merasa makanan tersebut. Dia sangat kagum dengan keenakan dumpling yang dimasak oleh ibu Lily dan bertanya, apakah inti dumpling tersebut? Lily pun memberitahu Priya resepi dumpling tersebut. Priya sangat terkejut kerana inti dumpling tersebut ialah daging. Hal ini kerana kaum India seharusnya tidak boleh memakan daging. Hal ini pun menyebabkan berlaku sebuah kesalahpahaman antara mereka. Priya sungguh kecewa kerana dia menyangka bahawa Lily tidak menghormati kepercayaannya. Aisyah pun berusaha untuk menenangkan mereka dan memberi nasihat agar berbincang dengan baik. Tetapi Priya hanya berlalu pergi tanpa mempedulikan kata maaf daripada Lily. Selepas seminggu, Aisyah dilihat termenung bersorangan di rumahnya. Aisyah kelihatan sedih dan risau. Hal ini kerana, walaupun banyak hari telah berlalu, masalah yang telah memisahkan kumpulan mereka masih tidak diperbaiki. Akhirnya, Aisyah mengambil keputusan untuk berbincang secara peribadi dengan Lily dan Priya bagi memulihkan keadaan. Aisyah mendekati Lily lalu bertanya kepada Lily sama ada Lily ada berbual dengan Priya sejak kejadian yang berlaku pada hari itu. Lily berkata bahawa mereka tidak menegur satu sama lain semenjak konflik tersebut berlaku. Lily kelihatan bersalah. Aisyah dan Lily pun berbincang tentang cara untuk meminta maaf dengan Priya kerana masalah ini tidak boleh dipanjangkan lagi.
Dia tidak mahu persahabatan mereka terputus kerana hal seperti itu. Aisyah pun pergi berjumpa dengan Priya dan mengajaknya untuk berbincang hal ini bersama. Priya bersetuju walaupun dia berasa sedikit kecewa dengan tindakan Lily. Mereka bertiga bertemu seperti yang dijanjikan. Lily pun meminta maaf kerana ketidakpekaannya atas budaya Priya. Lily berkata bahawa dia sepatutnya bertanya dahulu jika makanan itu sesuai dimakan oleh semua. Dia juga telah mempelajari tentang larangan dan cara hidup budaya India dan juga Melayu. Selepas itu, dia berjanji bahawa peristiwa ini tidak akan berulang lagi. Sebenarnya, Priya juga telah mempelajari tentang budaya Cina dan juga Melayu. Priya sedar bahawa kesilapan boleh berlaku dan dia lebih berjaga-jaga. Mereka berdua berpelukan dan saling bermaafan. Aisyah sungguh rasa lega melihat perkara tersebut. Setelah berbaikan, Lily pun menjemput mereka untuk datang berkunjung ke rumah sempena Tahun Baru Cina. Kawan-kawan itu ketawa dan bergaul antara satu sama lain seperti biasa. Hubungan mereka lebih erat selepas dapat mengatasi peristiwa itu. Mereka juga menyambut semua perayaan kaum tersendiri bersama-sama seperti yang dijanjikan. Walaupun mereka berbeza kaum, agama dan latar belakang, mereka dapat hidup dengan harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Mereka kekal berkawan baik untuk selama-lamanya. Itulah keindahan masyarakat negara Malaysia yang hidup dengan berbagai kaum tanpa kira budaya, bangsa dan agama yang berbeza. Kesimpulan yang dapat diambil melalui cerita tadi ialah semangat patriotisme dapat ditunjukkan melalui perkauman. Seperti yang kita lihat, setiap kaum haruslah saling menghormati di antara satu dengan yang lain bagi menjamin kehidupan yang harmoni di antara rakyat Malaysia. Melalui video ini juga, penonton dapat mengambil iktibar bahawa isu perkauman tidak patut dipandang rendah kerana semangat cintakan negara dapat dilihat melalui betapa eratnya semua kaum di Malaysia. Dengan ini, penonton haruslah sentiasa mengingati bahawa setiap kaum dan budaya amatlah penting dan patut diberi layanan yang sama rata bagi melahirkan suasana hidup yang harmoni. Sekian, terima kasih.